Jadi apa yang saya lakukan ialah pembahagian masa itu tanpa saya melepaskan minat saya juga atau passion saya sebagai seorang pengamal perubatan. Ya, apa yang saya lakukan, semua itu digarapkan sekali, ya. Jadi bila perlu saya di awalnya ketika era reformasi itu tidak banyak saya punya masa yang diluangkan terhadap politik, tetapi di situlah saya mula belajar bagaimana bersama dengan rakyat, belajar membentuk diri saya menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi di situ pengalaman-pengalaman mengajar juga, tetapi tidak ada masa perlu berada di rumah bersama anak-anak dan suami, dan saya akan lakukan itu menjadi keutamaan saya yang lebih berbanding dengan ruang politik. Kemudian apabila mula menceburkan diri lebih dalam dunia politik, ketika itu anak-anak telah mula membesar dan memahami kenapa ibu dia atau mama dia kena berada dalam bersama dengan rakyat, kita mula memahamkan. Dan suami saya juga selalu macam memujuk kadang-kadang anak-anak bila memerlukan mama dia, kata mama pergi sini sebab untuk rakyat atau untuk kerja-kerja yang kebaikan. Jadi bila kita membentuk minda anak-anak kita dan anak-anak mula menerima bahawa ini adalah minat mama dia dan dia perlu mama perlu berada di lapangan sebab untuk kepentingan rakyat dan kepentingan masa depan juga, ya. Jadi anak-anak maka itu mula diterima oleh anak-anak, begitu juga dengan keluarga saya. Jadi saya rasa pembahagian masa itu menjadi lebih mudah, ya, bila tak ada di rumah, suami akan mengambil peranan itu. Kemudian apabila sudah sekarang dalam keadaan yang lebih mencabar, bila dah menjadi menteri, anak-anak telah pun besar, 24 tahun, ya. Jadi itu maksudnya mereka dah mula faham, dan masa untuk melihat anak-anak tu ke arah kejayaan itu kita dah dapat segalanya. Kadang-kadang bila keadaan macam ni, kita sebagai seorang Muslim meletakkan itu kepada Allah SWT juga, dan saya rasa itu juga adalah satu pertolongan yang Allah berikan, dan anak-anak alhamdulillah semuanya membesar dengan baik dan semuanya telah berjaya dalam karier masing-masing, dan mereka semua adalah professionals, dan saya rasa itu adalah juga mungkin satu yang orang kata sebagai seorang ibu, of course kita bangga dengan anak kita, walaupun dalam keadaan mama dia sibuk, tapi mereka dapat memastikan bahawa ini adalah juga kehendak mama mereka, memastikan kejayaan mereka dan masa depan mereka. So insyaAllah alhamdulillah sekarang ini lebih mudah, anak-anak dah besar dan suami pun memahami karier saya ini, dan alhamdulillah saya nampak perjalanan itu jauh lebih mudah, dan insyaAllah akan boleh fokus lah dengan lebih baik dan lebih tenang, ya, insyaAllah, ya. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya perbezaan antara equity dengan equality. So inilah di mana kita sebenarnya melihat perbezaan antara kesaksamaan dengan kesamarataan. Kesaksamaan ini sebenarnya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, berbanding dengan kesaksamaan dia sama rata saja. Kalau maksudnya seorang lelaki itu boleh bekerja sebagai tentera, for example, so wanita juga boleh bekerja sebagai tentera. Kalau lelaki boleh bekerja sebagai polis, maka wanita juga boleh bekerja sebagai polis. Tapi di manakah kesaksamaan yang kita letakkan? Okey, ataupun contohnya yang anak-anak muda sekarang ramai yang jadi fotografer. Kita lihat fotografer ni, sebelum ni kita kalau jumpa fotografer ramainya adalah kaum lelaki. Jarang kita lihat anak-anak muda wanita yang menceburkan diri dalam bidang fotografi. So di sinilah kita sebenarnya kita boleh melihat kesaksamaan itu, ya, bukan kesamarataan. Kesaksamaan itu mengambil kira on the gender sensitivity, ataupun gender sensitive. So kalau seorang wanita itu, for example, dia perlu kepada lebih masa untuk ataupun peluang dia untuk bersama keluarga, ataupun bersama anak-anak, jadi di situlah kita menggunakan kesaksamaan tadi untuk kita letakkan wanita itu. Contohnya mungkin dia walaupun sebagai seorang polis ataupun policewoman, tapi dia lebih sesuai contohnya bila bekerja di pada waktu-waktu yang tertentu, tidak diletakkan pada waktu jauh malam, for example, kan, sebab ada sensitivity di situ. Macam keselamatan wanita itu perlu juga diambil kira, walaupun dia bekerja dalam satu bidang yang sebegitu. Di situlah sebenarnya walaupun kita boleh berperanan, tapi peranan itu bertepatan dengan
diri dia sebagai seorang wanita dan sensitiviti dia sebagai seorang wanita. Jadi itulah yang saya lihat bagaimanakah untuk kita embrace the equity dalam masa yang sama kita empower wanita itu dalam bidang-bidang yang tertentu. Bagi saya yang memang selalu menjadi idola dan inspirasi saya sudah tentunya Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail. Saya juga pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Jadi saya melihat bagaimana Dr. Wan Azizah sebenarnya mempunyai daya kekuatan yang orang tidak nampak, tetapi saya apabila hampir dengan beliau saya nampak kekuatan yang ada pada beliau, dan leadership beliau juga memberikan satu kelainan dan saya mengambil itu sebagai juga cara saya membina diri saya untuk menjadi seorang pemimpin. Contoh yang saya agak sehingga kinilah saya melihat itu ialah beliau saya lihat adalah seorang wanita yang mendengar kepada semua. Maksudnya dia tidaklah walaupun seseorang itu dilihat secara zahirnya contohnya sebagai orang yang berlainan pandangan, contohnya di masa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri ketika itu, dan kita tahu kerajaan federal adalah berbeza dengan kerajaan negeri contohnya. Jadi beliau boleh maksudnya dalam mengambil pendekatan untuk menyelesaikan masalah, boleh bersama-sama berbincang dalam satu suasana dia on the same table walaupun berlainan pandangan, tetapi dapat digabungkan, dapat diambil pandangan-pandangan yang berbeza dan akhirnya mendapatkan satu keputusan yang baik. Jadi ini adalah satu di antara perkara yang betul-betul terkesan kepada saya, dan of course yang lainnya sifat keibuan beliau, bagaimana beliau walaupun dalam keadaan mencabar mendidik anak-anak sehingga anak-anak menjadi berjaya sebegitu, kita tahu latar belakang keluarga menjaga keluarga itu sehingga anak-anak juga mempunyai aspirasi yang sama dengan beliau. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa perlu dijadikan contoh, mungkin bukan untuk diri saya juga, bahkan wanita-wanita yang mahu menceburkan diri dalam kepimpinan masa depan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Wanita 2023 kepada semua wanita hebat di luar sana. Dan pada tahun ini tema yang digunakan ialah Embracing Equity. Maka kita sebagai seorang wanita kena faham apa itu Embracing Equity. Yang saya sebut tadi ialah apa itu perbezaan antara kesaksamaan dan kesamarataan, dan kita wanita-wanita yang hebat di luar sana itu adalah wanita-wanita yang punya potensi yang sangat besar, dan kita harap juga tema ini difahami bukan saja oleh wanita, bahkan juga semua sistem sokongan wanita, termasuk orang yang paling dekat dengan seorang wanita, biasanya suami dan anak-anak. Jadi sekali lagi saya mengucapkan Selamat Hari Wanita dan terus jadi wanita yang hebat.